perkumpulan kita ini adalah merupakan perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita memperolehi daripada kurnia dan juga daripada hadiah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada hari yang merupakan kurniaan yang diberikan oleh Allah khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, hari yang disebutkan sepanjang harinya adanya seruan hal min mustaghfirin, hal min taibin, hal min sa'ilin, hal min da'in. Daripada maghrib semalam sampai nanti terbenamnya matahari, adanya seruan yang bertanya, ada tak orang-orang yang beristighfar? Ada tak orang-orang yang bertaubat? Ada tak orang-orang yang meminta? Ada tak orang-orang yang berdoa? Pertanyaan itu adalah untuk memberitahu bahawa yang namanya hari Jumaat, khususnya hari pengampunan, hari dibukakan seluas-luasnya pintu taubat, hari yang diberikan oleh Allah kurniaan yang luas untuk diminta, hari yang apabila seorang berdoa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adakah kita orang yang menyahut dari seruan itu? Adakah kita sudah memenuhi kepada hari Jumaat ini dengan banyak beristighfar? Sudahkah kita mengisi kepada hari Jumaat ini dengan banyak bertaubat kepada Allah? Sudahkah kita benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang terbaik? Dan sudahkah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah kerana tawaran yang cukup istimewa yang telah diberikan oleh Allah pada hari Jumaat ini? Tak cukup dengan itu, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hari Jumaat ini, kata Nabi, ada satu saat yang apabila seorang hamba itu meminta kepada Allah, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Disembunyikan dan dirahsiakan akan waktu itu, supaya kita sebagai hamba tidak mempersiakan akan waktu kita pada hari Jumaat ini, untuk terus kita mengisinya dengan perkara-perkara yang mendatangkan ridha Allah, untuk kita isi dengan perkara yang ianya mendatangkan kurniaan Allah, dan untuk kita isi dengan perkara yang kita ini benar-benar berhajat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah hebatnya hari ini, iaitu hari Jumaat yang dipanggil sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Oleh kerana itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aksiru min salati alayya, aksiru minas salati alayya fi yaumil Jum'ah. Perbanyakkanlah kamu berselawat kepada aku pada hari Jumaat. Kenapa? Kata para ulama, sebab kalau hari Jumaat itu penghulu segala hari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu pada segala rasul dan nabi. Satu. Yang keduanya, kerana kita mendapatkan kurnia hari Jumaat ini kerana sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada Nabi Muhammad, tak ada hari Jumaat yang diberikan kepada kita dengan kurnia yang begitu hebat. Maka oleh kerana itu hendaklah diisi dengan banyaknya selawat kepada Nabi. Inna salatakum
tu'radu alayya, kata Nabi, sesungguhnya selawat kamu itu akan sampai kepada aku, kata Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ni menggantikan tempat ustaz yang biasanya mengisi pada hari ini. Jadi saya pun sebenarnya sedang memikirkan apa sebenarnya agaknya tajuk yang nak disampaikan. Kalau ada tajuk yang khusus, saya atau ada sudah dibagi tahu tajuknya. Ya? Tak ada. Memang tak ada. Oh, gitu tapi saya dicadangkan oleh imam, saya ingat dia beritahu, wallahu a'lam, mengatakan tentang, untuk memperkatakan tentang kunci pintu syurga disebutkan, ataupun miftahul jannah, kunci kepada syurga itu. Sebab kita semua pasti ingin dan sangat mahu untuk masuk ke dalam syurga, kerana kita ada dua tempat yang menanti. Wa imma, ianya adalah syurga, atau wa'iyadu billah, ianya adalah neraka. Oleh kerana itu, pilihan ini jelas jauh perbezaannya. Satunya adalah nikmat, satunya adalah adab. Satunya sa'idun, yang keduanya syakiyun. Yang satunya bahagia, yang satunya lagi sengsara. Kalau kita ini sehat pemikiran, pasti kita akan memilih untuk bahagia dan gembira dan nikmat, iaitu syurga. Tapi kalau orang itu tak betul daripada pemikirannya, maka dia tak kisah di mana saja dianya berada. Oleh kerana kita ingin kepada syurga, maka kita perlu tahu kunci kepada syurga itu. Dan mudah-mudahan dengan kita tahu kepada kunci itu, kita akan dipermudahkan oleh Allah dengan rahmatnya untuk kita masuk ke dalam syurga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan seorang nabi yang disebutkan dengan haris, iaitu sangat ingin untuk memberikan kebaikan kepada umat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan insan yang pernah melihat akan syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah Nabi ketika mana sudah melihat kepada syurga, Nabi menceritakan kepada para sahabat dan kepada kita umat. Kenapa? Supaya Nabi nak sangat yang kita ini umat semuanya masuk ke dalam syurga. Sehingga dalam satu perkataan Nabi jelas menggambarkan keinginan Nabi itu. Nabi mengatakan, kullukum tadkhulunal jannah illa man aba. Semua kamu itu akan masuk syurga kecuali yang tak mau. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah. Kata para sahabat, siapa yang tak mau ya Rasulullah? Mesti semua orang nak, kata para sahabat. Maka kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku, kata Nabi, dia akan masuk syurga. Tapi kalau orang yang tak mau taat, dia berpaling dan bermaksiat kepada aku, kata Nabi, maka dialah orang yang tak mau masuk ke dalam syurga. Bermakna panduan kita untuk masuk syurga sudah pun ada, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dah bongkarkan banyak daripada rahsia-rahsia Allah, jalan yang dimudahkan kepada kita, amal yang menyebabkan kita untuk masuk ke dalam syurga. Bahkan dibukakan peluang-peluang dalam amal-amal, walaupun amal itu nampak kecil dan sedikit, tapi janjinya syurga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis Nabi menyebutkan, al-imatatul adha 'anil tariq, man yumitutul adha 'anil tariq dakhala jannah.
siapa yang dianya mengalihkan daripada sesuatu yang mengganggu kepada jalan ataupun mengganggu kepada perjalanan di tengah jalan, maka dia masuk syurga. Ada batu, ada kayu melintang, dia alihkan untuk memudahkan orang lain yang lalu setelahnya, maka itu pun boleh menjadi sebab untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah cukup menggambarkan cinta Nabi Muhammad kepada kita, untuk bagi tahu peluang masuk syurga ini terbuka luas. Tinggal lagi kita nak ataupun tidak. Oleh kerana itu Nabi mengatakan orang yang nak itu akan masuk syurga, orang yang enggak, tak mahu, itu yang tak mahu masuk dalam syurga. Kerana peluang untuk masuk syurga ini sangat luas. Oleh kerana itu dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahawa di dalam menyatakan tentang miftahul jannah, itu jelas disebutkan daripada hadis yang menyebutkan miftahul jannah adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci syurga itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akan tetapi, adakah maksudnya hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ini yang kita kena fahami. Oleh kerana itu kata Wahab Ibn Munabbih ketika mana menyebutkan tentang kunci syurga ini, ketika seorang bertanya kepadanya, iaitu kepada Wahab Ibn Munabbih rahimahullah, ketika kita mengatakan alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah dengan menyebut kalimat la ilaha illallah itu merupakan kunci syurga? Maka beliau mengatakan qala bala walakin ma min miftahin illa lahul asnan. Dia kata ya, bahkan betul, kunci syurga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akan tetapi setiap kunci tidaklah dinamakan kunci itu kecuali dia ada gigi-giginya. Kunci dia ada gigi-giginya. Kalau sekiranya dimasuki untuk dibuka, giginya lain, maka tak akan terbuka pintu itu. Oleh kerana itu dikatakan fa in jitta bi miftahin lahu asnan futiha laka. Kalau sekiranya kamu membawa ataupun didatangkan kepada kamu kunci yang mempunyai gigi yang tepat dengannya, maka akan dibukakan untuk kamu. Wa illa lam yaftah laka, kalau tak akan terbuka untuk kamu. Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah asas kepada kunci tersebut. Tapi gigi-giginya ini yang kita sekarang ini nak kena ambil tahu. Gigi-giginya ni kena tepat untuk betul-betul dapat membuka kepada pintu syurga itu. Maka apakah agaknya kunci daripada ataupun gigi daripada kunci yang kita ingin untuk dengannya kita dapat untuk membuka kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan akan makna ketika mana seseorang itu dianya mengucapkan la ilaha illallah ada beberapa syarat yang ia adalah merupakan gigi-gigi kepada kunci tersebut, iaitu mustaiqanan biha qalbuhu, iaitu barang siapa yang menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mustaiqanan biha qalbuhu, dengan penuh keyakinan di dalam hati. Menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah penuh keyakinan di dalam hati.
Kita kata saya dah yakin dah. Yakin itu bukan dengan sebutan. Yakin itu ada tandanya. Kalau kita lihat di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, petunjuk tarikat ke jalan akhirat, Imamul Haddad, yang perbahasan utama pertama yang dia dahulukan adalah perihal keyakinan. Kalau kita tengok, biasanya dalam kitab-kitab didahulukan dengan perbahasan mengenai niat, tapi Imam Haddad mendahulukan perbahasannya dengan bab membicarakan tentang keyakinan. Sebab mustahil seseorang itu akan ikhlas berniat kerana Allah, buat sesuatu kerana Allah, kecuali dia yakin dulu kepada Allah, kecuali dia yakin dulu dengan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah, kecuali dia yakin dulu dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, berlakulah pada hari ini yang seorang itu tahu tiada Tuhan selain daripada Allah. Dia tahu bahawa Allah itu adalah yang maha bijaksana, tahu. Dia tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala maha memberikan kurnia. Tahu saja tak cukup kalau tak yakin. Oleh kerana itu, untuk mengukur kepada keyakinan kita, ia adalah diukur dengan sejauh mana kita beramal. Sejauh mana kita beramal. Para sahabat, subhanallah, lihat bagaimana amalan mereka. Luar biasa amalan mereka itu. Kenapa? Kerana keyakinannya. Tak satu yang telah pun mereka dengar daripada satu-satu ketaatan. Tak ada satu-satu dari apa yang mereka dengar daripada apa yang diperintahkan oleh Allah, atau tak ada yang mereka dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka segera untuk melakukannya. Kenapa? Kerana kuatnya keyakinan mereka. Sehingga mereka menjadi orang yang berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Sebab apa? Sebab tahu, yakin bahawa Allah itu akan memberikan ganjarannya. Sebab segala apa yang kita buat kerana Allah, dan khususnya dalam amal ibadah kita, semuanya dijanjikan dengan ganjaran, pahala dan balasan yang cukup besar. Akan tetapi kebanyakannya adalah ghaib, iaitu tidak dinampak. Pahalanya luas tapi tak nampak. Maka yang kita perlu apa? Keyakinan, atau kita sebut iman. Minta maaf, kita ni biasanya kadang-kadang beribadah macam peniaga. Orang yang berniaga ini apabila dia letak modalnya buat sesuatu, dia nak dapatkan keuntungan, dia nak nampak keuntungan itu, dia nak rasakan keuntungan itu. Tapi dalam amal, dalam ibadah khususnya, kita tak boleh nampak. Yang mesti kita kuat adalah keyakinan kita. Sebab itu sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mustaiqanan biha qalbu, iaitu hendaklah dia yakin dengan hatinya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu, yang tiada Tuhan selain daripada Allah, tiada yang memberikan ganjaran, tak ada yang memberikan kurnia, tak ada yang memberikan anugerah, tak ada yang memberikan balasan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perlu ada keyakinan yang besar di dalam dirinya itu, yang benar. Sebab itu di antara doa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yakinan sadiqah. Ya Allah, berikan kepada aku, kata Nabi, yakinan sadiqan, keyakinan yang benar. Sebab dengan keyakinan inilah seseorang itu akan beramal. Dan inilah yang telah kita lihat bagaimana para sahabat, mereka dengan keyakinan inilah mereka menjadi orang yang disebutkan
golongan siddiqin yang membenarkan janji Allah dan mereka membenarkan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin betul. Mereka berjanji kepada Allah untuk mengorbankan apa saja dan mereka membenarkan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab adanya keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, kalau kita nak tahu kita tahap keyakinan kita, senang. Kita tengok amal kita. Kita tengok daripada amal-amal kita. Kita hadir di dalam majlis-majlis ilmu. Kita diajarkan dan mendapat ilmu. Tapi tengok sejauh mana kita yakin dengan ilmu yang kita dapat. Sejauh mana kita yakin dengan apa yang telah pun diberikan panduan kepada kita dari perintah Allah atau anjuran Allah, dan juga dari sunnah, dan juga daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Daripada sekian banyak ilmu yang kita belajar dan amal yang dianjurkan, berapa banyak yang kita buat? Kalau sedikit yang kita buat, itulah tahap keyakinan kita. Kenapa yang kita tak buat yang lain? Sebab kita tak berapa yakin. Kalau kita yakin, pasti kita akan berlumba untuk melakukannya. Tapi kenapa kita tak buat? Sebab kita tak berapa yakin. Takkan ada orang yang nak tinggalkan sesuatu yang diberikan ganjaran yang begitu besar, syurga. Takkan ada orang yang sanggup untuk nak meninggalkan sesuatu yang diberikan ganjaran, keampunan dan syurga seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan keampunan Allah daripada Tuhan, dan syurga yang ianya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tawarannya hebat tak? Oh, hebat. Keampunan Allah. Sebab apa kita nak dapat keampunan Allah? Kerana dengan keampunan Allah kita dapat elak diri daripada neraka. Besar tak tu? Besar. Sebab neraka ini Allah. Takut kita. Kata Nabi SAW, adapun apimu di dunia itu hanyalah dianya 1% daripada akhirat. Dan riwayat mengatakan nanti di akhirat neraka itu adalah 70 kali ganda daripada api yang menyala besar di dunia ini, kata Nabi. 70. Allah. Jadi nak elak daripada neraka, mesti ada maghfirah, keampunan Allah. Sebab al-jaza' min jinsil amal. Setiap yang ganjaran itu adalah berdasarkan kepada amalnya. Buat baik balas baik, buat buruk dapat buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik walau sebesar zarah pun akan diperlihatkan dan dihitung, dibalas. Yang jahat sebesar zarah pun akan dihitung dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka macam mana kalau sekiranya seorang itu ada dosa, pasti akan dibalas oleh Allah. Maka macam mana nak elak daripada balasan itu? Dengan maghfirah, keampunan daripada Allah. Oh, besarnya peranan maghfirah itu. Tak cukup dengan diberikan maghfirah, Allah tawarkan lagi wa jannatin arduhas samawati wal ard, dengan syurga yang dianya seluas langit dan bumi. Allah, kita hari ini yang kita cari ni, minta maaf, yang orang berlumba-lumba hari ini ni, yang orang tunjuk dan bangga-bangga dekat TV, ataupun yang sekarang ini orang highlightkan tentang billionaire dan orang-orang yang hebat ni, itu pun dia tak menguasai seluruh dunia. Dia ada juzuknya, bahagian yang dia kaya betul. Itu pun kita dah tak sangka-sangka dah merasa kagum dengan mereka.
Tapi sedang kehidupan mereka tak ada ketenangan pun. Sedang dalam kehidupan mereka pun masih dalam keadaan kekurangan yang begitu banyak. Tiba-tiba Allah tawarkan kepada seorang hamba itu syurga seluas langit dan bumi, maksudnya juga di dalam tafsir, dan isinya. Isinya apa? Isi yang terbaik semuanya daripada kekayaan dunia ini untuk orang yang masuk ke dalam syurga itu, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Tengok, kalau kita ni betul nak, maka kita buatlah 4 perkara yang disebutkan dalam tu, iaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, iaitu mereka orang bertakwa itu ciri yang pertama adalah menginfakkan hartanya di waktu senang dan di waktu sempit. Dia tu susah. Senang pun dia bersedekah, waktu susah pun dia sedekah. Yang biasa ada senang dia sedekah, waktu sempit dia tak bersedekah. Itu biasa. Dia luar biasa, senang pun dia sedekah, sempit dan susah pun dia sedekah. Itu luar biasa. Tapi ada juga yang luar biasa sama juga, senang pun tak sedekah, susah lagi tak sedekah. Itu pun luar biasa juga. Tapi yang biasa, senang dia sedekah, tapi ketika dia susah, maka dia tak sedekah. Kita nak jadi luar biasa, sebab nak dapatkan pengampunan dan syurga seluas langit dan bumi. Allah, yang itu kena ada pengorbanan. Sebab itu disebutkan di antara 3 orang yang Allah cinta dan dia lebih dicintai oleh Allah, iaitu orang miskin yang pemurah, bukan orang kaya. Orang kaya pemurah biasa, tapi orang miskin yang pemurah luar biasa. Dulu ada seorang datang kepada satu orang alim, seorang syekh. Dia datang musafir, lapar, tak ada bekal makanan. Maka dia pergi ke rumah syekh ini. Ketika sampai di rumah syekh, syekh sambut dia sebagai seorang tetamu. Kemudian disembelih seekor kambing, diberikan makan. Dalam hati orang mengatakan, Allah, luar biasanya dia, pemurahnya dia, hebatnya. Sambil dia makan tu, yalah seekor kambing. Dia jam, kata syekh ini, kamu dalam hati kamu mengatakan aku orang pemurah ke? Dia kata, ya, tak, aku belum lagi orang pemurah. Ada yang lebih pemurah daripada aku. Siapa? Saya punya adik. Oh ya ke? Di mana? Dia ada di hujung kampung ni. Dia lebih pemurah daripada saya lagi. Jadi orang yang miskin, yang musafir ni kata, lepas ni aku akan pergi rumah adik dia. Kalau dia yang macam ni pun dia kata belum pemurah lagi, macam mana adik ni? Dah makan kenyang, satu hari tu dah kenyang lah, besoknya lapar balik. Kita pergi rumah adik dia, mesti luar biasa lagi. Pergi dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, saya ini orang musafir, lapar, boleh tak sekali saya bertamu di rumah? Ahlan wa sahlan, datang. Kemudian disambut dengan penuh kebaikan, didudukkan. Rumahnya sederhana, biasa. Kemudian dihidangkan jamuan. Tengok-tengok dihidangkan, hanya separuh daripada roti. Roti itu dibelah 2. Hai, pemurah apa ni? Ini kedekut. Yang itu kambing, yang ini separuh roti. Allah, betul ke rumah yang saya pergi ni? Ke salah rumah? Betul ke dia adik kepada orang yang pemurah semalam? Sedang dia berkata-kata seperti itu, maka syekh ini mengatakan, semalam kamu pergi mana? Dia kata, aku pergi ke rumah abang. Apa yang abang aku cakap? Dia mengatakan, dia menjamu aku dengan kambing,
dengan jamuan yang hebat, tapi dia kata kamu lebih murah daripada dia, maka hari ini aku datang, aku ingat dapat jamuan yang lebih hebat dari semalam. Tapi ternyata yang kamu hidangkan aku hanya separuh daripada roti. Maka adik dia mengatakan, Syekh itu mengatakan, benar kata abangku. Kenapa? Kerana dia memiliki 10 kambing, 10 ekor. Maka ketika dia sembelih satu, bermakna dia memberikan makan satu daripada 10 daripada milik apa yang dia miliki. Sedang aku hanya memiliki dari 1 keping roti. Maka apa yang aku berikan kepada kamu adalah separuh daripada apa yang aku miliki. Mana yang lebih banyak? 1/10 ke atau separuh? Separuh. Bermakna kalau orang itu susah, mungkin dia tak kaya macam orang lain, tapi dia beri juga, maka nilainya lebih besar daripada orang yang kaya. Oleh kerana itu tawaran bagi orang yang mana dianya dalam keadaan yang tidak selapang dan seluas orang lain, apabila dia memberi, nilainya lebih tinggi di sisi Allah. Kerana apa? Kerana keyakinannya yang Allah pasti akan ganti. Bal yazdan, bal yazdan, bal yazdan, kata Nabi. Orang bersedekah itu akan bertambah, akan bertambah, akan bertambah. Yakin dengan Nabi SAW. Tapi oleh kerana kita ni pakai matematik kita ni, 1 tolak 1 kosong, habis. Kita tak boleh pakai matematik kita. Kita kena pakai matematik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena pakai matematik baginda Nabi Muhammad SAW yang bagi 1 tolak 1 tambah 10. Ini kaedah lain lah. Ataupun kita panggil apa? Keluar dari kaedah yang asal. Sebab itu kurnia. Itu yang pertama. Sanggup tak untuk dapatkan maghfirah dan juga syurga yang seluas langit dan bumi dengan buat menginfakkan harta di waktu senang dan susah? Kalau yakin mesti boleh. Yang keduanya, wal kadhimin al ghaidh, menelan kemarahan. Tengah marah, marah betul, telan. Maksudnya apa? Tak ada orang yang marah itu manis. Marah itu pahit, panas. Tapi orang yang sanggup kerana nak dapatkan keampunan dan syurga seluas langit dan bumi, dia sanggup telan kepanasan itu dan pahit itu. Tengah marah ni, dia tahan dan dia telan. Ada harapan tak agak-agak? Kenapa yang kita tak boleh buat? Sebab kita tak yakin. Kalau yakin, pasti kita buat. Sebab itu Nabi mengatakan, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu man yamliku aw yamsiku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang boleh menumbangkan lawan, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang masih memiliki dirinya ataupun yang boleh menahan dirinya ketika marah. Itu orang kuat betul. Sebab tahap kemarahan seseorang itu ada tahapnya. Kadang-kadang terlalu sangat, tapi dia boleh untuk menahannya. Ketika itu dia adalah orang yang paling kuat. Sebab biasanya orang yang marah ini, dia tewas kerana dia dikuasai oleh syaitan. Oleh kata itu, kata Nabi SAW, marah itu adalah daripada api. Maka apabila seseorang itu marah, maka hendaklah diredakan dengan berwudu, kata Nabi, dengan air. Kalau sekiranya dia marah dalam keadaan dia berdiri, maka duduk. Kalau dia duduk, baring. Ini cara penawar untuk nak menahan kepada marah. Sebab apabila seorang marah dan dirinya tidak dimiliki oleh dirinya sendiri, tetapi dimiliki oleh syaitan, maka lihat mana banyaknya akibat-akibat yang begitu besar, dengan akibat kemarahan-kemarahan yang diluahkan, bahkan sehingga boleh untuk membunuh dan menumpahkan darah. Tapi kenapa kita ni ketika marah tak dapat kawan? Sebab kita tak yakin
kalau kita tahan marah tadi, kita dapat keampunan dan syurga seluas langit dan bumi. Semuanya kembali kepada keyakinan. Para sahabat tengok bagaimana mereka itu banyak bersabar. Kenapa? Sebab yakin dengan janji yang telah pun ditawarkan kepada mereka. Kalau ikutkan ketika mana Fatu Mekah, pembukaan di kota Mekah, berapa banyak daripada orang-orang yang dulu menyakiti kepada mereka, yang mengusir mereka daripada kota kesayangan mereka, Mekah, yang menyebabkan mereka berpisah di kalangan keluarga, tapi tak kala masuk ke dalam kota Mekah setelah menawan kota Mekah. Maka ketika Nabi mengatakan al-yawm yaumul marhamah, hari ini hari berkasih sayang, bukan hari balas dendam, mereka tahan kemarahan dan emosi mereka. Bahkan mereka membuka tangan mereka untuk nak merangkul dan menyayangi apabila mereka ahli-ahli Mekah itu berbaiat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita sebutkan orang yang yakin. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anil nas, memaafkan kepada manusia. Hari ini orang punya konsep prinsip senang, tiada maaf bagimu. Sebab apa? Sebab tak nampak tawaran memberikan maaf kepada orang